Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat para jemaah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah kita merasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat sama-sama salat maghrib pada malam ini. Para jemaah sekalian, sebelum saya meneruskan sesi kuliah maghrib kita pada malam ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat hari raya kepada jemaah sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, insyaallah pada malam ini kita lanjutkan lagi kuliah kita, dan insyaallah saya akan bincang pada malam ini masih lagi dalam bab talaq, dan kita merujuk kepada pempanan, merujuk kepada fiqh haji. Dan malam ini kita akan cuba tengok dia punya tajuknya, iaitu syarat sah talaq. Syarat sah talaq. Suami mestilah mempunyai syarat-syarat berikut supaya dia mempunyai hak talak dan membolehkan talak berlaku. Maknanya tuan-tuan, perempuan, bila kita sebut tentang talak ini, dan talak ini dia akan jadi sah bila mana si suami ini dia mempunyai syaratnya. Maknanya ni detail lah kita belajar sikit perempuan. Mana dia mesti ada syaratnya. Dan bila sebut tentang talak ini tuan-tuan, dia bukan maknanya dia bukan sewenang-wenang lah maknanya. Walaupun dia suami, dia ada syarat yang perlu diikuti, yang membolehkan talak dan sah dari sudut soal hukum. Tuan-tuan, muslimin muslimat, bila kita berbicara tentang soal talak ini, sebagaimana yang pernah saya sebut sebelum ini, tuan-tuan, kalau berkaitan dengan talak di manakala membabitkan lafaz yang telah disebut di luar mahkamah, sudah pastinya macam di negara kita, tuan-tuan, membabitkan pengesahan lafaz cerai tadi, dia di mahkamah lah, di mahkamah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bila ke mahkamah ni, maknanya mahkamah akan lihat secara lebih detail lah, tuan-tuan, yang menjatuhkan, mengesahkan talak tadi berlaku di bawah bidang kuasa yang arif hakim lah mahkamah. Dan pada malam ini kita belajar sedikit, mana kita sekurang-kurangnya kita memahami dalam bab talak ini secara lebih mendalam. Baik, maknanya ada syarat. Syaratnya macam mana para jemaah sekalian? Yang pertama, akad nikah telah sabit berlaku. Maknanya bila talak tadi nak jadi sah, tuan-tuan, perempuan, dia membabitkan nikah tadi sabit. Apa maksud sabit? Memang jelas dia adalah suami isteri melalui perkahwinan yang sah dari sudut hukum syara. Saya sudah sebut dulu, kalaulah berlaku perkahwinan tadi tak sah dari sudut hukum syara, cerai tak akan berlaku sebab dia saling berkait. Kalau ada rujuk tak akan berlaku. Tuan-tuan, tak akan berlaku. Nak ada cerai mesti ada nikah. Nak ada rujuk mesti ada cerai. Dia saling berkait. Di situlah tuan-tuan, sepanjang pengalaman saya di bahagian perkahwinan sebelum ini, tuan-tuan, di bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga di Jawi,
10 tahun saya duduk di situ, tuan-tuan, bergelumah dengan kes pendaftaran perceraian ini. Maka di situlah kita akan melihat, dan saya pun belajar dari sudut berkaitan dengan talak ini. Baik, jadi syarat yang pertama, akad nikah tadi sabit berlaku. Sabit ni makna jelas lah, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kalau ada orang mengaku sebagai contoh, pergi kejauhi ustaz, saya telah diceraikan, mungkinnya aduan daripada isteri ataupun suami, ustaz saya melafazkan lafaz. Kita akan tengok secara detail tuan-tuan, untuk memberi pandangan. Cuma untuk tuan-tuan, sebagaimana saya sebut tadi, biar dihitam putih, memang kita akan minta dia buat pengesahan lafaz di luar mahkamah, di mahkamah, supaya ada hitam putih. Cuma ni kita belajar dalam hukum, kita belajar. Baik, akad nikah telah sabit. Baik, apa maksud telah sabit? Jelas berlaku. Talak seorang lelaki terhadap seorang perempuan, talak seorang lelaki terhadap seorang perempuan yang tidak dinikahinya tidak jatuh. Kalau dia tak nikah, dia tak kahwin pun, tiba-tiba dia sebut lafaz cerai, walaupun lafaz tadi secara jelas nyata, saya ceraikan awak, dia tak kahwin dengan perempuan ni, jadi tak cerai, tak jadi, sebutlah dia berkali, dia tak akan sabit. Sebab itu syaratnya tuan-tuan, sabit tadi nikah. Dan kalau tak berlaku perkahwinan, kalau tak berlaku perkahwinan, jelas dia tak akan ada cerai. Sebab itu tuan-tuan, saya bila mana terima kes ni, katalah kalau dia memang dia darat dengan pejabat agama, kita akan tengok dulu betul tak berlaku nikah dia dengan suami ataupun perkahwinan dia dengan isteri. Contohlah, talak juga tidak jatuh terhadap perempuan yang akan dinikahinya, sama ada talak itu menggunakan lafaz tanjis. Tanjis ni maknanya secara jelas dilaksanakan secara terus. Ia bukan secara taklid, bukan. Secara darat macam saya sebut tadi. Kalau lafaz tadi disebut kepada seorang perempuan yang akan dinikahi, yang akan, mungkin dia tuan-tuan dah bertunang, berlaku ialah konfliknya, dia pun sebut lafaz nikah tak lagi, masih lagi dalam bertunang, makna tunang dia sebagai contoh. Dia tak akan jadi, tuan-tuan, mesti sampai. Ni lafaz secara tanjis ni contoh, tuan-tuan, aku ceraikan engkau, ataupun disebut secara taklid, kamu keluar daripada rumah ni, jatuh talak, itulah secara taklid, pun tetap dia tidak akan berlaku. Baik, berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, cuma ayat ni tuan-tuan, ayat ni berkait dengan cerai, tuan-tuan, yang mana seorang perempuan tadi dia tidak ada iddahnya. Maknanya kalau kita panggil janda berhias, cuma dalam ayat ni nak cerita, dia boleh kait cerai ni boleh berlaku bila mana adanya nikah. Maknanya baik, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitung masa. Bermakna kita faham daripada ayat ini,
Tuan-tuan, dia akan berlaku cerai, ada ikatan perkahwinan. Cuma tuan-tuan dalam ayat ini dia cerita beberapa perkara. Membabitkan seorang perempuan, kalau suami tak sentuh dia, maknanya dia kahwin, tak berlaku persetubuhan dia dengan isteri dia. Bila tak berlaku persetubuhan dia dengan isteri, isteri diceraikan. Maka, tuan-tuan, si isteri ni tadi ada iddah atau tidak? Dia tidak ada iddah. Kalau suami tak berlaku persetubuhan dia dengan suami tak pernah sentuh dia. Yang kita duduk dengar, tuan-tuan, bila mana berlaku cerai, isteri kena tunggu tempoh iddah 3 kali suci. Kalau mengandung sehingga melahirkan anak, kalau berlaku suci, diceraikan dalam keadaan suci, disetubui pun 3 kali suci. Iddahnya mungkin ada pengiraan iddah di situ, bukan mungkin ada pengiraan iddah. Sampai yang keempat barulah ada. Cuma tuan-tuan, berbalik kepada ayat tadi, wanita ataupun yang diceraikan, wanita seperti ini, tuan-tuan, dia tidak ada berkait dengan iddah. Tak perlu menunggu tempoh 3 kali suci. Bermakna dia boleh, maknanya perempuan dia boleh nikah. Maknanya terkait dengan iddah kalau dia nak kahwin lah. Cuma dari satu prosedur kita adalah, tuan-tuan, bagi wanita yang sebegini diceraikan oleh suami dan dia tidak ada iddah dan tak berlaku persetubuhan, dia pun nak kahwin dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma jalannya macam mana? Ni yang ni, tuan-tuan, yang termasuk dalam prosedur perkahwinan. Dia termasuk dalam perkahwinan yang memerlukan kepada perintah mahkamah. Perintah mahkamah untuk nak, maknanya dia akan ada satu perintah, tuan-tuan, untuk nak menjelaskan betul kalau dia tidak ada iddah, tak berlaku persetubuhan dia dengan suami. Cuma itu diberi kat mahkamah lah, tuan-tuan. Maknanya kita faham dia tidak ada iddah di situ. Baik, dan juga dalam ayat ini nak kait tentang cerai tadi, dia berlaku. Bila berlaku cerai, mesti ada nikah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesan talak dan hukumnya, hukum hakamnya dengan termeterainya akad nikah terlebih dahulu. Itu jelas. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talak tidak berlaku sebelum akad nikah. Bahkan kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dalam perbahasannya dalam kitab At-Talaq. Okey, la nadra libni Adam fima la yamlik wala itqa lahu fima la yamlik wala talaqa lahu fima la yamlik. Baik, nazar seseorang tidak berlaku kepada benda yang tidak dimiliki. Pembebasan hamba yang dibebaskan oleh seseorang tidak akan berlaku kepada hamba yang tidak dimiliki. Macam mana dia nak miliki, dia nak bebaskan hamba sedangkan dia tidak memiliki. Maknanya nak jadi tadi, tuan-tuan, nak berlaku tadi, mesti dia di bawah milik dia. Macam kata perkahwinan tadi, dia akan jadi milik, dia akan jadi milik isteri tadi, dia akan jadi milik suami. Baik, itu yang pertama. Yang pertama. Jadi kita faham di situ syarat sah kepada berlakunya talak ini, akad nikah telah sabit berlaku. Yang kedua, tuan-tuan, waras serta sempurna akalnya. Waras serta sempurna akalnya. Maka didetailkan lagi dalam perbincangan ini. Talak kanak-kanak, orang gila, dan orang yang tidur. Orang yang tidur tidak jatuh. Tak jatuh disabit daripada mana? Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin 'anil na'im hatta yastayqidha wa 'anis sabi hatta yahtalima.
wa 'anil majnun hatta yaqil. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diangkat qalam daripada 3 golongan. Apa maksudnya? Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, dia tak dari soal hukum tidak terkena pada dia. Bagi 3 golongan ini. Baik 3 golongan ini siapa? Tuan-tuan, daripada orang yang tidur sehingga dia sedar kembali. Ada tak berlaku begini tuan-tuan? Suami dia tidur, mungkin isteri keluar sebagai contoh, kejutkan. Dia tiba-tiba dia bangkit, mungkin wallahu a'lam kata dia sebut cerai. Kemungkinan boleh berlaku dalam keadaan sedar malam itu, dalam keadaan tidur juga boleh berlaku. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang benda ini di antara benda-benda yang berlaku. Benda yang berlaku. Baik. Daripada kanak-kanak sehingga balik. Cuma janganlah kita jumpa benda ni tuan-tuan. Janganlah kita jumpa. Saya pun tuan-tuan di bahagian perkahwinan, saya tak pernah tengok lagi mahkamah. Tak pernah lah tuan-tuan. Mahkamah keluar kesan perintah penghakiman mensabitkan kanak-kanak tadi yang dia daftar dia punya perintah perceraian. Saya tak pernah jumpa. 10 tahun itu tak pernah jumpa. Dan daripada orang yang gila, orang-orang yang gila sehingga dia kembali berakal. Ada orang yang gila sekejap-sekejap. Time dia gila tadi dia sebut lafaz juga. Jadi kan tak jadi. Tapi kalau dia okey dan dia waras balik, jadi tak ada yang berkait. Dan kejadian membabitkan soal hukum tadi. Lepas itu ketika mana gila, tuan-tuan, dia sebut tadi, dia sebut soal hukum tadi dia terangkan. Ini dia kepada 3 golongan. Dan orang yang terlupa dan orang yang tidak mengetahui makna kata-kata yang telah dituturkan. Memang tuan-tuan, satu orang yang terlupa, memang dia terlupa. Dia bukan buat-buat lupa, yang terlupa sungguh. Dan orang yang tidak mengetahui makna, dia sebut makna tadi tuan-tuan, tapi janganlah dia tuan-tuan, kalau dia sebutkan macam kita ni membabitkan sebut lafaz juga, dia dah memahami. Dan mungkin juga tuan-tuan dia berkahwin dengan orang yang warga negara asing, mungkin dia sebut lafaz juga. Tuan-tuan, suami dia sebut lafaz juga. Kalau memahami dia lain cerita. Tapi kalau tak memahami makna, dia tak tahu sepatah. Itu dalam bidang hukum yang berbeza. Tapi kalau dia tahu, sebagaimana kita bincang dulu tuan-tuan, dia sebut walaupun dalam bahasa asing sekalipun, dan dia memahami hakikat itu. Jadi tak dapat cerai, jadi tak cerai itu tak jadi. Dia jadi. Tapi kalau dia tadi dia tak memahami langsung, itu dia berbalik kepada hukumnya. Hukumnya orang yang terlupa dan orang yang tidak mengetahui makna kata-kata yang telah ditentukan, termasuk dalam 3 golongan tadi. Dia termasuk dalam 3 golongan tadi. Cuma yang ini tuan-tuan, sebagaimana disebut dalam kitab ini, dalam fiqh haji, walau bagaimanapun dakwaannya bahawa dia lupa atau dia tidak tahu makna kata-katanya, tidak boleh diterima sembrono sebegitu, dan perlunya ada pembuktian lah. Perlu ada pembuktian. Dan hidup pertikai, sebab itu tuan-tuan membabitkan kecegai itu, tuan-tuan, mahkamah, tuan-tuan, kita kena duduk situ. Sebab kalau kita tuan-tuan membabitkan ialah isu cerai ya tuan-tuan. Orang ni kalau tuan-tuan, saya ingat kalau kita rujuk tuan-tuan, ialah rujuk kepada, mungkin kita rujuk kepada ustaz ni,
Maka saya ingat mungkin ada perbezaan di sudut pandangan-pandangan. Sebab itu center kita adalah mahkamah. Mahkamah ada perintah. Dan sebagaimana yang pernah saya sebut sebelum ini. Ini kita belajarlah. Baik. Talak. Kemudian tuan-tuan, masih lagi dalam waras serta sempurna akal. Talak orang yang mabuk. Oh, ini banyak juga tuan-tuan. Baik, macam mana kita tengok. Talak orang yang mabuk. Orang yang mabuk disebabkan ubat yang mesti digunakan, dan dia mabuk selepas menggunakan ubat itu, ya, ataupun dipaksa dengan ubutan supaya meminum sesuatu yang memabukkan, atau sesuatu yang memabukkan dimasukkan ke dalam tubuhnya, hukumnya adalah sama dengan hukum kanak-kanak orang yang tertidur dan orang yang terlupa. Jelas pada itu. Baik, bila sebut mabuk ni, mabuk mungkin dia minum, mungkin dia ialah dia tak expect mabuk tentu. Mungkin dia minum tuak sebagai itu, menyebabkan dia jadi mabuk. Dia bukan nak jadi mabuk pun, tapi dia minum menyebabkan dia jadi mabuk. Mungkin ada situasi disebutkan macam lain. Dalam keadaan dia tadi mabuk. Ni dia termasuk dalam huruf al-qalam al-thalas tadilah. Ataupun dia makan ubat menyebabkan dia mabuk, ataupun sesuatu dimasukkan kepada tubuh badannya menyebabkan dia jadi mabuk. Ya, yang ini. Dan semua tadi, tuan-tuan, semua tadi mempunyai ilah yang sama, iaitu apa? Dia keuzuran. Keuzuran tadi maknanya, tuan-tuan, dia bukan niat dengan sengaja untuk jadi mabuk, tapi dengan sebab sesuatu itu tadi menyebabkan dia jadi mabuk dan menyebut lafaz. Dalam fiqh minhaji, tuan-tuan, dalam mazhab kita Syafi'i, maka hukum tadi adalah sama dengan hukum kanak-kanak, orang yang tertidur dan orang yang jika dia mabuk dengan niat dan pilihannya sendiri. Beza, tuan-tuan. Memang dia tak. Dan ini memang niat sungguh. Baik. Jika dia mabuk dengan niat dan pilihannya sendiri tanpa sebarang keuzuran, talaknya adalah jatuh dan berlaku. Talaknya adalah jatuh dan berlaku. Mungkin bergaduh dengan isteri dia minum arak sebagai contoh, dengan keinginan dia sendiri dan dia sebut. Maka dalam fiqh minhaji, tuan-tuan, jatuh. Hukumnya sama seperti hukum orang yang waras. Hukumnya sama seperti orang yang waras. Ia juga adalah hukuman kepadanya kerana tindakannya meminum minuman yang memabukkan, sebagai satu punishment juga pada dia, dan sebagai satu hukuman juga pada dia. Ini kerana orang yang mabuk adalah kerana orang yang mabuk adalah mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni dia bertanggungjawab terhadap tindakan dia. Bertanggungjawab terhadap tindakan dia. Juga kerana ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kata-kata yang dilafazkan semasa mabuk seperti menuduh perempuan suci berzina dan lain-lain akan dikenakan tindakan. Maknanya berlaku, tuan-tuan, hukum tadi dia di jalan maknanya. Ini pernah berlaku ijma' para sahabat sebab dengan sengaja. Dia biasa dengan tak sengaja. Baik.
Yang ketiga, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mempunyai kuasa memilih yang sempurna dan mencukupi. Maknanya tuan-tuan, memang di bawah, maknanya dia di bawah kuasa dia pada kita. Baik. Talak kita kena dia punya pendidikan. Talak yang dilafazkan secara paksa tidak jatuh. Kalau membabitkan secara paksa, maka hukumnya adalah tidak jatuh kalau paksa. Dan talak paksaan ini hendaklah mengambil kira syarat-syarat paksaan seperti itu. Maknanya dia bersyarat. Bila sebut tentang paksa ni tuan-tuan, paksa secara mana paksanya? Macam mana kedudukan paksa? Maka dia akan ada syarat lebih detail pada itu. Maknanya secara umumnya tuan-tuan, bila atas paksaan tadi dia tak jatuh. Baik tak paksa, resiko paksaan macam mana tak jatuh tadi. Okey. Baik, paksaan yang berlaku tidak syar'i, tetapi jika paksaan itu berlaku secara syar'i, seperti suami memberi mudarat kepada isteri dia, lalu hakim memaksa supaya suami tadi menceraikannya, talak yang dilafazkan secara paksa itu tetap jatuh. Kata saya kena masuk mahkamah dulu tuan-tuan. Masa saya bersama dengan sahabat-sahabat di jabatan, tuan-tuan, kita ada slot untuk lihat dari sudut perbicaraan secara real lah nanti di dekat kami qadi-qadi, tuan-tuan. Maka kita pergi, tuan-tuan, kebetulan pada masa itu di mahkamah tuan-tuan ada satu kes yang dibicarakan, dan yang hakim minta supaya suami mesti lepas juga. Sebab membabitkan semua tadi, membabitkan banyak perkara lah dia punya apa panggil berkaitan si suami tadi. Maka pada waktu itu tuan-tuan, mahkamah pada waktu itu tuan-tuan, mahkamah minta suami sebut lepas juga, sebab dia membabitkan mudarat. Kalau tak sebut lepas juga jadi mudarat. Maka tuan-tuan, bila mana yang ada sebut supaya minta supaya lafaz tadi dilafazkan, tuan-tuan, maka lafaz tadi direkod. Jadi termasuk dalam bila mana berlaku kemudaratan itu yang satu peringkat, tuan-tuan, yang al-hakim tadi minta supaya lafaz tadi dilafazkan, maka suami pun lafaz. Kalau kita tengok secara paksa ni, jadi tak cerai tadi dengan sebab berlaku mudarat. Okey, baik. Paksaan disertai dengan ubutan. Okey. Paksaan yang disertai dengan ubutan yang ditujukan terus kepada suami. Contoh, boleh cara masuk tuan-tuan. Ustaz, isteri saya tak pisau dengan Ustaz. Kalau saya tak sebut lafazkan. Baik, kalaulah membabitkan sampai satu peringkat mudarat kepadanya, macam tadi tuan-tuan. Kalau dia sebut lafaz cerai, tuan-tuan, memang dia sebut lafaz cerai, jadi tetap jadi. Kalau dia soal rukun kita melihat di sini, tuan-tuan, dia tak akan jadi. Itu membabitkan paksa yang dikira sebagai menetapnya. Tapi kalau hanya sekadar pada mulut, tuan-tuan, isteri puan dia kata cerai, you cerai. Suami pun disebut lafaz cerai. Jadi tak jadi, tuan-tuan. Kisah paksa dia setuju. Kisah paksa dia setuju. Nak sangat siap cerai. Nak sangat cerai. Mana isteri paksa begitu. Kalau dia sebut, mana suami tadi sebut, setakat saya hidup dengan kes, tuan-tuan. Saya tengok pengalaman dia punya dengan kes ni tadi, tuan-tuan, setakat ni jatuh suami semua. Jadi. Baik. Jadi itu yang ketiga. Maknanya tuan-tuan, kita dah belajar tiga tadi. Ya. Baik, berdasarkan kepada tuan-tuan yang ubutan tadi, bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqa wa la ataqa fi idlaq. Mana tidak berlaku talak dan tidak berlaku pembebasan apa dalam keadaan dipaksa. Mana
Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, talak orang yang bergurau, talak orang yang bergurau ataupun main-main. Talak orang yang bergurau ataupun main-main. Baik, jika diperhatikan syarat-syarat jatuhnya talak orang yang dipaksa tadi, kamu akan mengetahui bahawa talak orang yang bergurau dan bermain-main juga jatuh selagi mana seseorang itu adalah orang yang waras. Mana lelaki tadi adalah orang yang waras, baligh, berakal, dan boleh memilih daripada kuasa tadi ada pada dia. Dan gurauan dan main-mainnya itu tidak dianggap sebagai sebab talak tidak jatuh. Maknanya jatuhlah pada berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun jidduhunna jiddun wa azluhunna jiddun, an-nikah wat-talaq wal-raj'ah." Tiga perkara yang jika dilakukan secara bersungguh-sungguh akan berlaku, dan jika dilakukan secara main-main juga akan berlaku. Apa dia? Nikah, talak, dan juga rujuk. Ni tiga-tiga benda ni tuan-tuan, dia tak payah buat. Macam nikah kita sama tuan-tuan. Kita ada anak perempuan, kita pegang tangan member kita sebut lafaz nikah. Kawan-kawan tu terang. Kawan-kawan tu terang. Kita nak main-main, dia nak bergurau. Kebetulan tuan-tuan ramai, ni saksi ramai. Kita main-main je, jadi tak nikah. Dan soal hukum syarak. Begitu juga dengan rujuk. Jadi, dan begitu juga dengan talak. Baik, jadi talak orang yang bergurau dan main-main ini, selagi mana dia berakal waras, maka kalau dia main-main berlakon, jadi ingat tuan-tuan di situ. Kalau dia berlakon dengan bini ni, tiba-tiba dia sebut berapa cerai, ada dalam skrip tadi. Suami sebut pada bini dia dalam skrip lakonan tadi ada. Jadi kita jadi. Jadi tuan-tuan, itu di antara hukum kita belajar dalam bab musyawarah. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, talak yang berlaku ini cara talak syar'i, cara talak yang syar'i. Okey. Menghimpunkan talak yang pertama, talak yang kedua, ataupun talak yang ketiga dalam satu lafaz, atau menjatuhkan setiap talak tersebut dengan lafaz yang secara berasingan. Maknanya tuan-tuan, contoh ini dia sebut lafaz cerai talak satu, lepas tu sebut pula lafaz cerai talak dua, sebut pula lafaz talak tiga. Jadi tak ada kerja. Semua saya tuan-tuan, saya sebelum saya ke bahagian pengurusan masjid tuan-tuan, saya ada beberapa kes yang membabitkan cerai talak tiga. Cerai talak tiga tadi tuan-tuan, dia lafaznya secara batah ni maknanya secara spontan dari talak tiga. Lafaz suami sebut lafaz talak tiga. Cuma bila mana di kes ini dipanjangkan ke mahkamah dan pasangan tadi dibuat pengesahan cerai, mahkamah mensabitkan cerai talak satu. Saya ada 2-3 kes begitu, berdasarkan kepada secara batah maknanya itu. Batah itu maknanya secara spontan talak tiga. Dan sebelum ini tuan-tuan, saya bila sebut talak tiga, cuma sebelum ni ada, sebelum saya pindah ke bahagian pengurusan masjid, saya ada dalam 3 kes juga tuan-tuan, membabitkan yang lelaki dia sabit tetap talak satu, jika talak satu. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, kita bila mana isu membabitkan cerai,
bila mana ke mahkamah, dia pun dibicara, bukan nak sebut pun dibicara yang al-hakikat ini, dia ada di situ. Macam saya di Jordan, kan dia kalau secara batas di Jordan ni, dia ada dalam undang-undang, di dalam kanun dia, kalau sebut tolak kita secara batas ni bukan spontan, maknanya dia akan kepada tolak saja demi nak menjaga maslahah, nak jaga maslahah. Maknanya yang sebelum ini, maknanya dalam konteks dia tak pernah pun berlaku dia bergaduh dengan isteri. Hidup okey je, tak ada masalah. Tiba-tiba hari tu je suami sebut dia suami sebut dia tu secara batas. Kalau di Jordan dia ikat dalam undang-undang manusia. Baik, sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itu bila berkait dengan cerai ini, tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebut di permulaan, tuan-tuan, kita nak pegang itu rujuk dengan mahkamah tersebut lebih baik di situ. Dan bahkan itu yang boleh kita pegang. Kami di pejabat agama, tuan-tuan, kalau ada perintah mahkamah talak satu, kita akan pegang talak satu, kita akan daftar. Kecuali ada dipanggil ada keraguan yang agak besar di situ, barulah kita akan buat senokkan kes lagi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita dapat baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum saya tutup pada malam ini perbincangan kita dalam bab cerai, tuan-tuan sikit lagi sebagai penutup tuan-tuan. Baik, bila sebut tentang talak ini juga tuan-tuan, pembabitkan talak yang afdal adalah talak raj'ah tadi. Dia bukan kepada talak bain kubra, bukan talak itu. Talak raj'ah. Sebab di situ membuka ruang tadi untuk rujuk kembali, melihat balik kepada kehidupan perkahwinan. Mudah-mudahan di situ tuan-tuan dia, sebab itu dengan endahnya masih lagi ada tadi, dia membuka ruang untuk pasangan tadi. Maknanya mungkin ada kesilapan mungkin ada kesilapan yang kemudian boleh diperbaiki lagi dengan adanya anak-anak tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita berhenti di situ. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.